Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Jadi hari ini saya nak berkongsi macam mana kita nak buat satu nama dia rancangan perniagaan untuk tugasan yang ketiga bagi semester 1 Okey, kalau tengok format yang saya berkongsi dalam Google Classroom tu, ni antaranya lah kan, itu format-format dia. Jadi dia ada lebih kurang beberapa elemen: ringkasan eksekutif, tujuan, profil, rancangan pentadbiran, rancangan pemasaran, operasi dan kewangan lah. Okay, untuk semester 1 ni saya rasa semua dah buat. Just contoh untuk rancangan eksekutif ni, dia ada dua lah. Apa itu rancangan eksekutif ni, boleh buat sendiri. Apa maksudnya, kesimpulan keseluruhan tentang bisnes apa yang korang buat. Jadi korang terangkan dalam bentuk lebih kurang dalam 2-3 baris sahaja rancangan eksekutif ni. Lepas rancangan eksekutif ni, kalau tak tahu sangat, tak ada idea, boleh cari dalam Google apa maksud rancangan eksekutif. Contohnya rancangan eksekutif untuk perniagaan aircon, rancangan eksekutif untuk perniagaan kek. Jadi boleh cek dalam tu, nanti dia akan keluar dan boleh copy dan edit lah. Alright, lepas tu untuk nombor 2, tujuan rancangan perniagaan ni dia ada 3. Nombor 1 adalah untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Nombor 2 adalah untuk merancang perniagaan. Nombor 3 adalah untuk mungkin kalau untuk menjalankan perniagaan sebenar ataupun bagi tujuan perniagaan semasa belajar. Contohlah, boleh 3 poin, lepas tu huraian sikit lah. Okay, seterusnya, nombor 3, profil perniagaan. Profil perniagaan ni, korang boleh letak apa-apa juga. Logo ni boleh buat guna Canva. Masukkan logo kat dalam ni. Saya rasa logo dah buat, just ambil masukkan saja. Sebab logo dah buat dalam assignment yang kedua. Okay, lepas tu nama syarikat boleh letak. Nama pendaftaran tak payah letak kalau tak ada lah. Yang memang tak ada pun tak daftar pun. Alamat boleh guna IKM Kuala Lumpur ataupun apa-apa juga alamat. Jenis perniagaan, contoh membaiki kereta, membekal makanan dan sebagainya lah, macam email dan sebagainya. Yang ni untuk syarikat. Ini untuk syarikat yang kau buat. Okey, seterusnya profil pemilik. Profil pemilik ni, setiap orang dalam kumpulan mesti isi, dia pun mesti ada jawatan. Contoh nombor 1 mestilah pengurus besar lah. Gambar dia, nama, umur, nombor telefon, pendidikan. Khusus ni bukan khusus program yang korang buat, tapi dia adalah khusus yang kau hadiri untuk bisnes ni. Contohnya kalau aircon, khusus aircon lah. Kalau tak ada, boleh cipta. Kalau ada, letakkan lah. Alright. Pengalaman mungkin setahun, 2 tahun, janganlah 10 tahun kan. Itulah. Okay, dia ada 4 benda yang sama. Jadi jawatan mesti berbeza-beza lah. Ikut kluster yang saya bagi tadi kan. Contohnya ada apa tadi, dia ada pegawai pentadbiran, pegawai pemasaran, pegawai operasi, pegawai kewangan. Kalau satu kumpulan tu tak cukup, seorang tu akan pegang pegawai pentadbiran dan pemasaran. Itulah, boleh buat ikut kesesuaian. Tapi semua mesti ada, dia tak ada kerani yang dalam ni Jadi boleh tak. Okay, siap dari segi profil perniagaan. Okay, lepas tu catatan organisasi ni pun lah pengurus tadi yang tadi saya cakap tu, pengurus besar, pengurus takbiran, pemasaran, operasi, kewangan. Yang ni letak nama bawah dia. Boleh letak nama bawah dia, boleh edit. Okay, nama, lepas tu tanggungjawab dia. Pengurus besar menguruskan hal-hal syarikat. Boleh tulis ataupun boleh cari dalam Google, search apa tugas pengurus besar, apa tugas program takbiran, masukkan sajalah. Okay, lepas tu pengurusan gaji. Pengurusan gaji ni, semua jawatan yang korang tulis kat atas tu, tulis balik kat sini. Gaji asas, contohnya bos mestilah tinggi, 1,000, taklah 1,500, 800. Tapi jangan tak terlalu tinggi, jangan letak terlalu rendah lah. Okay, 1,000 darab dengan 13% dapat 130 untuk KWSP. 20% daripada 1,000 adalah untuk pekeso. Jadi dia kena tambah semua. Bertujuan dia sebab apa kita tambah? Yang pengurusan gaji ni bermaksud jalan tak jalan bisnes kena bayar tiap-tiap bulan. Jadi total semua nanti dapat jumlah dekat sini lah. Okey, jadi seterusnya kita pergi rancangan pemasaran. Yang ni anggarkan, contohnya kau nak berniaga di Lembah Kelang. Jadi kita tak beberapa kawasan lah Kelang. Jumlah penduduk ni boleh letak je ataupun boleh tengok daripada website Jabatan Perangkaan. Jadi mungkin kau ambil 10% ataupun 2%, ikut kesesuaian kan. Jadi darab dengan, jadi masuk ni RM100 ni, setiap bulan orang akan belanja RM100 untuk produk korang. Jadi 200,000 akan dapat, 2 juta akan dapat lah. Jadi ini untuk analisa pasaran sahaja, untuk demografi. Lepas tu kita nak tengok dari segi ramalan jualan kita. Jadi kita
Kita beli RM20,000, kita jual RM40,000. Kita beli RM10,000, kita jual RM80,000. Jadi dia mesti berbeza-beza, dan yang penting belian tu mesti rendah daripada jualan lah. Kita nak tunjuk bahawa dalam rancangan perniagaan ni kita punya bisnes cantik, meningkat dan juga makin meningkat lah. Okay, strategi pemasaran ni, kalau tengok betul-betul, semua benda ni dah ada dalam tugasan nombor 1. Just copy paste saja dalam tugasan nombor 2. Pemasaran, produk dia, harga dia, pengedaran, semua dah ada dalam assignment 1. Jadi masukkan saja. Cerita dalam proses pun ada dalam pengedaran untuk tugasan 2 tu, tugasan 1 yang korang dah buat. Right? Kos bahan mentah, contohnya kenapa saya letak kek. Walaupun kita meniaga kek, tapi kita tak buat kek. Jadi kita letak je kek, kita dapat RM12, kita tolong edarkan, kita dapat RM50 kos. Ni harga kos, bukan harga jual, harga kos. Okay, lepas tu seterusnya Facebook page, Instagram semua dah ada, screenshot, masukkan. Buku tunai, ramalan buku tunai ni nanti saya akan bagi dalam bentuk Excel, Google Link. Jadi just isi saja dalam tu, tak perlu masukkan dalam ni, nanti saya bagi report saja. Jadi masukkan saja. Jadi habis tugasan yang terakhir. Jadi buat bersama-sama dengan kumpulan, bagi sama banyak, insyaAllah kerja tu makin lama makin senang lah. Okay, jadi itu saja.